Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umul kita Al-Fatihah. Amin. Rabbal alamin. Okey, baiklah. Kami memilih tajuk mengenai sumbangan Khulafah Ar-Rasyidin terhadap pembinaan Tamadun Islam. Kerana setelah kami membaca sedikit sebanyak mengenai sejarah Khalifah Rasulullah, kami berasa kagum dengan khalifah-khalifah tersebut yang banyak memberi sumbangan semasa zaman pemerintahan mereka walaupun banyak cabaran mereka hadapi. Khalifah ialah kalimah mufrad yang membawa maksud seorang, manakala khulafah adalah kata jamaknya. Khalifah secara harfiah bermakna pengganti atau wakil, yakni pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka digelar sebagai Khalifah Allah, perwakilan Allah, dan Khalifah Rasulullah, pengganti utusan Allah. Zaman tersebut dikenali zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Pemerintahan Khulafah Ar-Rasyidin merupakan contoh yang terbaik dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Islam selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Apa yang ada pada saya akan cuba kongsilah tentang sumbangan Khulafah Ar-Rasyidin terhadap pembinaan tamadun Islam. Doktor, bolehkah doktor nyatakan perbezaan pemerintahan zaman Rasulullah SAW dan pemerintahan Islam masa kini? Sebentar ya, daripada sudut perbezaan pemerintahan Islam. Kalau kita nak dibandingkan dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW dengan pada hari ini kan, saya kira amat jauh berbeza. Pertama sekali sebab walaupun kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi jarak masa antara kita dengan Nabi Muhammad tu jauh juga. Dan sejauh mana pemerintahan pada hari ini benar-benar mendapati apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW satu ketika dahulu. Sebab kalau kita lihat pemerintahan Rasulullah yang bermula setelah penghijrahan baginda Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah ke Madinah, yang saya kira mencetuskan satu apa yang dipanggil satu transformasi, mungkin perubahan kepada kedudukan Islam itu sendiri, daripada keadaan mereka tidak ada apa-apa walaupun kuasa sewaktu di kota Mekah. Apabila mereka berhijrah ke Madinah, Islam itu secara berperingkat menjadi kuat disebabkan ada dokongan masyarakat Islam di Madinah yang kalau kita tahu terdiri daripada golongan Ansar dan Muhajirin. Kemudian mereka ada kuasa di Madinah, di mana berdasarkan beberapa perjanjian sebelum itu mengiktiraf Rasulullah sebagai ketua negara Islam di Madinah. Jadi kalau kita lihat corak ataupun mungkin kita kata style kepimpinan dan pemerintahan Nabi itu, apa-apa pun sekali politik yang ataupun pemerintahan yang hendak dijalankan tu mesti mengangkat Islam sebagai teras dia. Maksudnya apa-apa Islam tu tidak terasing daripada politik. Kerana kalau kita lihat pada zaman Rasulullah, baginda Nabi menggunakan kuasa yang ada sebagai ketua negara, dalam masa yang sama telah pun menyebarkan dakwah kepada beberapa ketua negara asing, antaranya pemerintah di Rom Byzantin, pemerintah di Parsi, Mesir, kemudian Raja Najasyi di Habsyah. Jadi mengirimkan utusan dan juga surat menyeru agar pemerintah-pemerintah di luar kota Madinah ketika itu agar beriman kepada Allah dan Rasulnya, iaitu memeluk agama Islam. Begitu juga dengan hal-hal lain. Kalau kita lihat di mana Rasulullah sebagai ketua negara Islam dalam menjalankan pemerintahan Islam akan mengamalkan apa yang dipanggil satu konsep keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Madinah. Yang ketika itu kita lihat masyarakat Madinah ketika zaman Nabi di sana, dia masyarakat majmuk, bukanlah 100% masyarakat Arab Muslim. Kerana pada masa yang sama ada juga masyarakat Yahudi di Madinah ketika itu.
Sebab itu kalau kita lihat Nabi Muhammad ada membuat satu yang kita panggil sebagai perjanjian ataupun Sahifah Madinah antara masyarakat yang hidup di kota Madinah, termasuk juga dengan golongan masyarakat Yahudi ini. Ini untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketenteraman negara Islam Madinah itu sendiri. Maksudnya mengikat satu perjanjian persefahaman dan kesetiaan Nabi sebagai ketua negara Islam di Madinah dan kuasa Islam waktu itu berjanji untuk menjamin keselamatan masyarakat yang bernaung di bawah kekuasaannya. Jadi kita lihat konsep keadilan itu menjadi satu inti utama lah ketika pemerintahan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, mungkin saya boleh katakan lagi satu tentang pemerintahan Nabi itu adalah perpaduan dan kesatuan. Di mana antara beberapa langkah yang kita lihat, Nabi cuba menyatukan golongan, mempersaudarakan golongan Ansar, maksudnya penduduk Islam berasal dari Madinah dengan golongan Muhajirin, maksudnya golongan yang berhijrah ke Mekah. Itu merupakan antara satu langkah asas untuk membentuk perpaduan dan kesatuan dalam masyarakat Islam Madinah. Ada juga beberapa perkara yang lain, misalnya membina masjid. Apabila Nabi tiba di Madinah, baginda membina masjid sebagai pusat ibadat dan sebagai lambang kepada perpaduan umat Islam waktu itu. Dan saya kira apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dalam konteks kepimpinan dan pemerintahan seharusnya dicontohi oleh pemerintahan umat Islam pada masa ini. Kuasa politik pemerintahan yang ada perlu ke arah amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Maksudnya kita nak amar ma'ruf dan nahi munkar, perlu juga ke arah perpaduan dan kesatuan. Jangan kuasa politik yang ada ini kita gunakan untuk menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dan juga yang ketiga pula, kita juga perlu kepada pemerintah Islam ni perlu menjamin keadilan dan keselamatan kepada seluruh masyarakat. Baik pada masyarakat Islam ataupun bukan Islam. Bukan respon awal lah kepada apa yang diutarakan oleh pengungsi tadi. Okey, baiklah. Terima kasih doktor kerana telah memberi penjelasan yang agak mendalam lah. Okey, baiklah doktor. Berbalik pula kepada soalan yang kedua, iaitu sedia kita maklum kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin adalah contoh terbaik sepanjang zaman. Bolehkah doktor kemukakan hujah bagi menyokong pernyataan di atas? Baik. Okey. Institusi khilafah merupakan antara institusi dalam pemerintahan dan politik Islam. Sekiranya apabila kita menyebut tentang politik Islam, dia ada tiga asas utama yang berkait rapat dengan politik dan pemerintahan Islam, iaitu khilafah yang merangkumi pemerintah. Yang kedua syura. Syura ni kalau orang kata mungkin golongan wazir ataupun menteri ataupun golongan bijak pandai yang turut sama dibawa dalam mesyuarat untuk membantu peranan khalifah menjalankan peranan dia. Dan ketika bai'ah ini menyentuh pula tentang konsep rakyat memberikan kesetiaan. Jadi kita lihat dalam politik dan pemerintahan Islam, dia merupakan tanggungjawab bersama di antara pemimpin dan rakyat. Maksudnya bukan tanggungjawab pemimpin saja untuk menjayakan sesebuah pemerintahan. Rakyat tidak ambil tanggungjawab. Dia tidak begitu. Dalam Islam, kedua-dua main peranan. Jadi, sebab tu kalau kita lihat, ketika era Khulafa' Ar-Rasyidin, lebih kurang dalam 30 tahun, selepas kewafatan Nabi, kita lihat Khulafa' Ar-Rasyidin yang bermula daripada ni ada 4 orang yang telah dilantik sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin ketika itu, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Khalifah Umar Ibn Khattab, yang ketiga Khalifah Uthman Ibn Affan, dan juga yang keempat Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Jadi mereka telah pun menunaikan tanggungjawab mereka dengan yang terbaik, walaupun mungkin terpaksa menghadapi
cabaran ataupun ancaman masing-masing pada zaman mereka memerintah. Dan disebabkan sumbangan dan jasa mereka juga, Islam masih lagi kekal sehingga ke hari ini. Jadi kalau kita nak tinjau justifikasi kenapa Khulafa'i Rashidin itu kita boleh dikatakan satu era yang terbaik selepas Nabi, kerana keempat-empat khalifah tu merupakan individu yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Mereka dijamin syurga. Kan di kalangan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga, 4 daripada 10 tu merupakan Khulafa'i Rashidin ini. Dan mereka hidup bersama-sama dengan Rasulullah, terlibat dalam perjuangan membela Islam. Baiklah, jadi kita lihat, kita telusurilah satu persatu secara ringkas di mana Rasulullah berjaya meletakkan asas sebuah masyarakat yang bernegara di Madinah, dan hal ini diteruskan oleh pemerintah sesudahnya ketika era Khulafa'i Rashidin. Malah kita lihat ketika era Khulafa'i Rashidin, perkembangan ataupun pembinaan tamadun Islam tu semakin berkembang pesat. Pertama sekali daripada sudut ketenteraan Islam ketika itu yang diperkuatkan bagi menghadapi ancaman daripada golongan pemberontak. Misalnya kalau kita lihat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu ada golongan gerakan yang gerakan yang dikenali sebagai gerakan Ar-Riddah. Maksudnya golongan Nabi palsu, golongan murtad dan enggan membayar zakat yang cuba nak menggaguh-gugat ketuanan dan kekuasaan Islam di Madinah waktu itu. Jadi kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan tentera untuk memerangi golongan ini dan akhirnya alhamdulillah ditakdirkan Allah menang. Jadi kita lihat ini merupakan antara sumbangan utama lah bagaimana Khulafa'i Rashidin ketika itu nak menjaga yang dipanggil sebagai Hifzuddin tu, nak menjaga agama itu daripada diganggu-gugat. Jadi begitu juga kalau kita lihat pada era Umar yang dikatakan banyak pembangunan ataupun pembaruan yang beliau telah perkenalkan. Penubuhan beberapa jabatan-jabatan kerajaan, penyusunan semula pentadbiran, pelaktikan gubernur, kemudian pembinaan infrastruktur khususnya untuk aktiviti pertanian, kemudian penggunaan takwim hijrah ketika zaman Umar Ibn Khattab. Ini merupakan antara satu, kita boleh panggil satu transformasi juga daripada sudut pengurusan. Kalau kita lihat tamadun Islam era awal ini mengalami proses pembinaannya. Begitu juga kalau kita lihat ketika era Khalifah Uthman Ibn Affan. Dalam 12 tahun pemerintahannya, walaupun beliau mengalami beberapa ancaman, khususnya ketika hujung pemerintahannya yang menyebabkan Sayyidina Uthman syahid, dalam dibunuh lah, gugur syahid. Tapi kalau kita lihat beberapa jasa ataupun sumbangan dalam perkembangan tamadun Islam juga tidak dapat dinafikan, kerana kita lihat pada zaman tersebut beliau meneruskan corak kepimpinan Umar yang ketika itu giat menjalankan apa yang dipanggil sebagai Futuhat Islamiah, gerakan pembukaan wilayah-wilayah Islam. Sebab itu kalau kita lihat, Islam ketika itu bukan saja terhad di kawasan Tanah Arab saja, malah berkembang pesat sehingga ke sebelah Iraq dan Parsi di sebelah timur, lepas tu sehingga ke kawasan Mesir ketika itu. Jadi kita lihat penyebaran dakwah Islamiah berlaku dengan lebih berkembang dan pesat. Begitu juga kalau kita lihat pada zaman Sayyidina Ali yang memang ketika itu berlaku apa yang dipanggil sebagai zaman kemelut lah, zaman fitnah ketika zaman Ali. Walau bagaimanapun beliau juga dengan daya upayanya berjaya lah berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Islam itu dengan
dengan beberapa usaha yang beliau lakukan lah, khususnya dalam menangani segala ancaman dan pemberontakan yang terpaksa beliau hadapi. Jadi kita lihat bagaimana Khulafa' Ar-Rasyidin ketika mereka memerintah, dan 4 orang itu masing-masing menggunakan kuasa itu bukan untuk kepentingan diri mereka, tetapi untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan agama dan juga untuk kepentingan negara itu sendiri. Kerana pada mereka kuasa itu sebagai satu kita panggil sebagai satu wasilah, ataupun mungkin sebagai satu, Allah bagi peluang untuk mereka melakukan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Begitu. Kalau saya boleh katakan lah. Dan mereka berusaha melakukan apa yang mereka terdaya dan upaya. Jadi saya melihat dengan daya kepimpinan semua Khulafa' Ar-Rasyidin ditambah pula dengan golongan masyarakat Islam waktu itu, khususnya kalau kita ambil era yang awal, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, mereka yang memang dekat zamannya dengan Nabi merupakan masyarakat yang terbaik. Mungkin pada era penghujung Khulafa' Ar-Rasyidin, apabila Islam semakin berkembang pesat, dan ketika itu masyarakat Islam bukan terdiri daripada masyarakat Arab semata-mata, dia ada masyarakat bukan Arab juga, masyarakat Parsi, kemudian ada masyarakat Kibti di Mesir yang turut memeluk Islam dan sebagainya. Dan hal ini sebenarnya telah menambahlah sedikit kerencaman dan kecelaruan pemerintahan Islam ketika penghujung era Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi itu mungkin respon untuk soalan yang kedua. Terima kasih Doktor telah mengemukakan hujah dan sokongan. Seterusnya soalan ketiga saya ajukan kepada Ustazah. Bolehkah Ustazah terangkan bagaimana konsep khalifah dilaksanakan? Bagaimana? Konsep khalifah dilaksanakan. Okey, bagaimana konsep khalifah dilaksanakan? Okey, begini kalau kita tengok apa dia konsep khalifah. Ustazah pun merujuk juga ni, maaf Ustazah tengah belik-belik. Boleh tak? Boleh. Sebab tak ada nak ngapa dah. Okey, tapi Ustazah mencarilah juga sedikit poin-poin untuk supaya idea tu kita kata fakta tu tepat kan. Sebab awak pun nak buat assignment untuk kerja awak ni. Okey, kita tengok. Konsep khalifah. Macam siapa beritahu tadi yang awal-awal tadi, Afiqah. Apa dia maksud khalifah? Kan? Okey. Apa dia maksud khalifah? Maksudnya dia merupakan pengganti. Pengganti kepada orang sebelumnya. Untuk apa? Untuk mentadbir, untuk mengurus suatu tempat atau kawasan dia dihuni itu, dan dia dilantik menjadi seorang ketua. Okey, sebagai ketua untuk mentadbir, memimpin satu kerajaan. Okey. Baik, sekarang ni kita tengok jadi konsep khalifah di sini ialah, bagi Ustazah lah, dia mesti ada pelaksanaan tanggungjawab. Tak? Okay, mesti ada tanggungjawab macam Ustazah beritahu tadi. Dan juga dia mestilah mempunyai dia memerintah mestilah berasaskan akhlak yang sempurna. Tak? Okey. Dan dia mestilah memerintah dalam kita keadaan yang undang-undangnya ialah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Kalau benda ini dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka konsep khalifah itu berjalan dengan betul dan akan mendapat hasil yang betul dan di bawah garisan tidak lari daripada apa yang telah digarapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Terima kasih kepada Ustazah atas perkongsian yang mengenai konsep khalifah dilaksanakan. Okey. Okey, baiklah Ustazah, ini merupakan soalan yang terakhir yang kami ingin tujukan pada Ustazah. Bolehkah Ustazah terangkan syarat dan cara pemilihan khalifah?
Okey, syarat dan cara pemilihan khalifah Ya. Okey, syarat dan pemilihan khalifah sebenarnya banyak dah tadi Ustaz terang tu, awak boleh ambil je. Tapi okey, di antara syarat-syarat yang kita kata yang dia syarat banyak lah. Memang seorang personally, seorang person ataupun seorang individu yang nak mentadbir sebuah negara ni memang dia kalau boleh seorang yang perfect, walaupun tidak mustahil, walaupun mustahil tu perfect, tetapi dia mesti berusaha untuk lengkapkan diri dia demi untuk umat dia. Sebab apa? Pemimpin ni merupakan contoh terbaik kepada umat dia ataupun kepada rakyatnya pada masa itu. Betul tak? Okey, di antara syarat-syaratnya yang kita kata yang dicadangkan ataupun yang memang kita kata merupakan satu prasyarat untuk menjadi seorang pemimpin. Okey, antaranya ialah mestilah lelaki. Ini awak kena tahu. Pemimpin negara mesti lelaki. Habis awak kata yang perempuan tu macam mana? Okey, dia bukan yang ada negara kita ni, dia pemimpin perempuan boleh, tapi kepada hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, wanita. Okey, tapi ketua negara, Perdana Menteri, okey, ataupun agung, itu adalah lelaki. Okey, lelaki yang bagaimana? Yang beragama Islam. Itu syaratnya. Beragama Islam, kemudian berilmu pengetahuan. Kemudian utama sekali bukan hal politik tetapi berpengetahuan dalam Islam, dalam pengetahuan Islam itu sendiri. Seorang yang hafiz Al-Quran, tahu banyak-banyak hadis, kemudian apa benda hukum hakam dari sebuah sudut lah, ekonomi ke politik ke, semua itu dia kena tahu. Okey. Bukan senang nak jadi pemimpin. Okey, baik. Mematuhi perintah Allah ini pasti. Kerana tanggungjawab utama setelah mereka memegang jawatan ialah dia mesti menjalankan Islam di dalam negaranya. Itu tugas utama seorang pemimpin. Menjalankan Islam ataupun menghidupkan Islam di dalam negaranya. Barulah pergi pada ekonomi, barulah pergi pada politik, yang tu utama. Jadi mesti dia tu seorang yang taat perintah Allah. Jadi kita cek nak jadi pemimpin, cek dulu. Okey, awak boleh fikir, awak orang bijak, awak matang, 3 orang ni awak boleh fikir. Okey, kemudian bersifat adil mesti bersifat adil dan akhlak yang terpuji. Ni mesti akhlak dia terpuji sebagai contoh pada orang lain. Okey, bukan cepat belenting, bukan hentam orang. Okey, awak boleh tengok bagaimana pemimpin, perbezaan pemimpin-pemimpin yang sudah garap syarat ni dengan pemimpin-pemimpin yang ada zaman sekarang ni, awak boleh compare lah. Okey, macam mana kemudian dari segi fizikal pun dia kena sempurna. Okey, contohnya seperti anggota badannya sempurna. Okey, untuk apa? Untuk dia melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna lah. Sebab kalau cacat ke apa, mungkin otak dia baik tetapi kemungkinan anggota badannya yang menyebabkan dia terhad untuk melaksanakan tanggungjawab. Kemudian berfikiran cerdas, warak, berpengaruh, penting. Maksud apa maksud berpengaruh? Maksudnya bila dia cakap orang dengar. Dia orang maknanya ada di situ, nak kata apa? Bila dia bercakap tu orang mudah menerima. Okey, itu maksudnya kata berpengaruh dan kalau boleh daripada keturunan yang baik. Sebab silsilah keluarga juga merupakan salah satu daripada nak kata apa, keterampilan seseorang pemimpin itu. Bukan kata kalau gitu kalau kita orang miskin, orang kampung tak layak, bukan. Maksudnya keturunan yang bukan ahli maksiat, itu maksud gitu. Maksudnya orang yang bersih daripada segala maksiat ataupun orang adil, tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Okey, maksudnya begitu. Untuk orang memberi penghormatan, menghormati dia. Okey, dan bijak komunikasi. Pandai berkomunikasi kalau boleh. Pemimpin negara ni, terutama sekarang, semua bahasa dunia dia mahir. Kan? Itu syarat-syarat yang kita kata. Dan banyak lagi lah syarat-syarat yang lain, keyakinan diri dan sebagainya. Tapi yang penting saya nak tekan sini, mestilah seorang yang taat pada perintah Allah. Itu yang penting. Dan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Untuk tambahan lagi, awak boleh cari lagi banyak di antara sifat-sifat yang perlu ada. Tapi kita ambil yang penting-pentingnya dulu.
Okey, itu saja untuk tu. Okey, terima kasih Ustazah telah menerangkan syarat dan cara pemilihan karifan. Semoga apa yang diperkata oleh Ustazah bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okay. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian yang telah diberikan. Sesungguhnya segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan dan kekurangan itu datangnya dari kami bertiga. Jadi, terimalah sepatah dua pantun saya, bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, mohon kemaafan kami pohonkan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.